apa khabar? Saya Teacher Aileen. Hari ini saya ingin nak kongsikan macam mana nak buat rakaman video PDBC dengan menggunakan OBS. Dalam video ni saya akan tunjukkan macam mana nak buat scene permulaan sebelum PDBC seperti ini. Dan saya juga akan tunjukkan macam mana nak buat scene untuk presentation seperti ini. Dan selepas tamat presentation, macam mana nak buatkan scene untuk penutup seperti ini. So, let's go! Untuk buka OBS, cikgu pergi ke desktop dan cari ikon OBS ini. So, bila cikgu tekan ikon OBS, cikgu akan nampak paparan seperti ini. So, ini adalah scene-nya. Pada mulanya tak ada apa-apa. So, cikgu kena binakan scene untuk presentation cikgu. So, sekarang saya nak bina scene yang pertama, iaitu scene permulaan. So, saya bagi nama scene pertama. Scene 1. So, untuk scene yang pertama ni, mula-mula saya nak masukkan background. Background bagi scene yang pertama. Untuk scene permulaan, saya design dengan menggunakan PowerPoint. Semasa design, di tengah-tengah sini saya biarkan kosong sebab nanti kawasan ini saya akan letak muka saya dekat sini. So, saya biarkan kosong. So, selepas siap design, saya akan simpannya sebagai gambar. So, saya simpan di desktop dan saya bagi nama dan saya simpan sebagai JPEG dan save. Dan saya pilih just this one. Dan bila saya cari balik, dia ada di sini. So, untuk masukkan background, saya tekan source di sini, ada butang tambah. So, saya nak masukkan gambar bagi scene permulaan. So, gambar, cikgu pilih image. So, image. So, cikgu tekan OK. Di sini, cikgu kena cari gambar itu. So, gambar tu saya simpan di sini. So, selepas tu, cikgu tekan OK. So, cikgu dapat paparan di sini. So, cikgu boleh nampak gambar tu saiznya lebih kecil daripada scene-nya. So, saya nak besarkan gambar ni. Saya pergi ke corner. So, saya tarik supaya gambar tu memenuhi semua scene ini. So, next. So, sekarang saya nak masukkan saya punya gambar di sini. So, pergi ke source, tekan tambah. Untuk masukkan muka saya pergi ke video capture device. So, bila pilih, saya tekan OK. So, di sinilah kamera saya. So, kalau cikgu ada lebih daripada 2 kamera, so, di sini cikgu boleh pilih kamera mana satu. So, di sini saya cuma ada satu kamera. So, ini laptop punya webcam. So, saya tekan OK. So, selepas tu, kalau cikgu nak kecilkan dia punya size kamera, cikgu boleh crop. So, untuk crop size kamera ini, cikgu tekan butang Alt, dan cikgu punya mouse pergi ke sini dan cikgu akan nampak satu garisan yang ada anak panah. So,
sambil tekan alert sambil drag. Cikgu dapatlah cropkan gambar sini. Sama juga di bahagian kanan, alert. So cikgu dapat crop gambar cikgu. Selepas tu cikgu nak hilangkan green screen ini. Untuk hilangkan green screen, cikgu pilih video capture device dan pergi ke filter. Tekan dan di bawah sekali cikgu tekan tambah dan cikgu pilih chroma key. Dan cikgu tekan OK. So cikgu boleh nampak latar belakang semua menjadi grey color. So selepas tu cikgu boleh adjust supaya cikgu boleh adjust sehingga gambar menjadi jelas. Bila sudah puas hati, cikgu pilih close. So sekarang bahagian green screen sudah hilang. Okey, sekarang saya nak letakkan saya punya gambar di tengah-tengah sini. Okey. So bila puas hati, cikgu dapatlah gambar di tengah-tengah sini. Next, di sini saya nak letak satu subscribe button. Dan disebabkan subscribe button itu adalah dalam bentuk video, so saya pilih media source. So media source, saya tekan OK. Saya pergi browse cari file itu. So file hutang subscribe saya. Ini. So, okay, disebabkan butang subscribe itu saya hendak subscribe itu berulang-ulang. So, saya pilih loop dan saya tak mau ini. Ini show nothing when play ends. Bermaksud dia buat satu kali dia akan hilang. Saya tak mau ni, tapi saya nak dia berulang-ulang. So loops. So okay. So cikgu dapat ini, tetapi ini terlalu besar. Saya nak crop sikit. So same thing. So, sama, saya pergi ke alert, pergi ke tempat sini dan tarik di sebelah kanan, alert, tarik, alert, tarik. Saya nak resize. Okay, so saya resize kecil sikit. Okay, sekarang saya nak hilangkan green screen dan saya tekan pilih media source, pilih filter dan bahagian bawah tambah, saya pilih chroma key. So tekan OK. So sekarang kita boleh nampak green screen tu sudah hilang. So kita close. OK. So dapatlah paparan untuk scene yang pertama. So sekarang cikgu nak test apakah hasilnya kalau kita buat record. Sebelum cikgu buat record, cikgu perlu buat sedikit setting bagi video record cikgu. Iaitu pergi ke setting sini dan output. Secara default record format adalah MKV. So untuk record yang pendek, cikgu boleh tukar kepada MP4. Kalau cikgu punya record adalah panjang,
lebih kurang 1 jam gitu. So lebih baik cikgu buat dalam bentuk MKV. Selepas tu siap barulah convert kepada MP4. So biasanya video PDPC tak panjang, so saya terus set kepada MP4. So saya tekan apply dan OK. So untuk membuat record, cikgu pergi ke sini start record. Okay, saya tekan start record. So cikgu boleh mula dah cakap, hello everyone, how are you? Hi, hope you are fine. So bila sudah cakap habis, stop. Dan cikgu boleh preview. Untuk preview cikgu punya record, cikgu pergi ke file, show record. So di sini boleh nampaklah yang record yang baru tadi. Bila tekan, so cikgu boleh mula dah cakap, hello everyone, how are you? Hi, hope you are fine. So bila sudah cakap habis, so kalau cikgu sudah puas hati dengan scene ini, sekarang cikgu boleh teruskan ke scene yang kedua, iaitu scene presentation cikgu. Untuk membuatkan scene yang kedua untuk presentation, sekarang saya pergi ke scene 1, right click, saya tekan duplicate. OK, dan saya dapat duplicate scene yang pertama di sini. So sekarang saya rename, saya right click, rename, dan saya tukar kepada scene 2. Untuk scene 2 ni, saya nak tukar background. So saya nak buangkan background ini. So saya pergi ke image, right click, remove. Sama juga butang subscribe ini saya nak buang, saya pergi ke media source, right click, remove. Dan saya punya muka untuk scene yang kedua saya nak letak di sebelah kanan dan kecilkan. So saya pergi kecilkan kamera saya. So sekarang saya nak masukkan background yang baru. Saya pergi ke tambah, image. So yes, okay, saya pergi cari desktop dan gambar yang saya nak masuk sebagai background baru, dan tekan OK. Dan di sini background baru kecil daripada scene yang sebenar, so saya tarik untuk muatkan keseluruhan scene. Tapi bila saya besarkan, saya dapati muka saya telah ditutup. Ini disebabkan layer. Kalau di sini kita tengok image ada di atas, video ada di bawah, bermaksud layer image di atas. So kita nak turunkan image. So kita klik pada image, kita drag ke bawah. So sekarang nampaklah muka saya sebab kamera video sekarang ada di atas, background ada di bawah. Dan sekarang background ni saya nak lockkan background ini supaya dia tak gerak-gerak lah. Nanti saya teruskan untuk membina scene ni. Sekarang saya nak buat satu banner di sini. Okay, so saya pergi ke text, tekan OK, dan di sinilah saya tulis teks pada banner tu.
Okey, bila kita tengok, okey, so selepas ini kita buat sedikit space bar. Sebab tidak, nanti loop dia, perkataan itu bersambung-sambung. So, saya boleh buat lagi satu. Saya copy and paste. Kalau cikgu nak buat lagi satu pun boleh. Copy and paste. Kemudian, kalau cikgu nak tukar font, cikgu boleh pilih di sini. Okey. Kalau cikgu nak tukar warna font itu, cikgu boleh pilih di sini, select color. Okey. So, cikgu boleh pilih apa-apa warna. Di sini saya nak kekalkan warna putih. Sekarang saya nak tukar background bagi teks itu. So, cikgu pergi ke bawah, background color. So, select. Saya nak belakang merah. Okey. Okey. Tapi cikgu tak nampak perubahan. So, cikgu pergi ke sini. Background opacity. Cikgu tarik sampai habis 100%. Barulah nampak background di sini merah. So, kalau sudah puas hati, okey. So, di sini perkataannya sangat besar, kita boleh kecilkan. Kecilkan sampailah saiz. So, cikgu letak sini. Letak sampai saiz yang cikgu rasa puas hati dengan saiz perkataan itu. Okey, kalau cikgu hendak banner ini bergerak-gerak, cikgu klik dan pergi filter. Dan bawah sekali tekan tambah, cikgu pilih scroll. Cikgu tekan OK. Untuk dia bergerak, cikgu adjust dekat sini. Okey, laju ke, perlahan ke, cikgu pilih sendiri. Okey, cikgu close and tengok. Okey. Kalau cikgu tak puas hati dengan kelajuannya, cikgu boleh tekan balik text, filter dan adjust di sini. So, sekarang puas hati. Sekarang saya punya muka saya letak di atas. Okay, next saya nak masukkan saya punya presentation dekat sini. So, untuk masukkan presentation, saya pilih display capture. So, okay. So, dapatlah display capture dan okay. Tapi size ini sangat besar, saya nak kecilkan slide supaya nanti bila saya present, muka saya tak tutup slide saya. Dan di sini saya dapati saya ada di belakang slide. So, saya hendak muka saya di depan slide. So, saya pergi ke video capture device, saya drag ke atas. Okay. So, sekarang saya punya muka di atas slide. Dan next, saya nak letak saya punya logo di sini. So, saya punya logo adalah dalam bentuk gambar. So, saya pergi ke image lagi. Saya tekan OK. Dan saya pergi cari logo saya. So, saya tekan OK. Okay, sama juga terlalu besar, saya nak cropkan.
So saya tekan outlet, pergi ke sini, kecilkan, kena tekan outlet. Okay, siap. Saya nak balik ke sini dan saya resize. Sekarang saya nak hilangkan green screen ini. Saya pergi image, filter, dan bawah sekali saya pilih chroma key. OK. So sekarang green screen sudah dihilangkan dan tekan OK. So siap logo saya. Dan next, saya dapati di bawah sini kosong. Di sini kosong, macam tak cantik. Saya nak letak sikit bunga supaya nampak cantik. So saya pergi ke image lagi. OK. Saya cari gambar bunga yang saya simpan. So saya nak gambar ni, tekan OK. So tekan sekali lagi OK. So gambarnya terlalu besar, saya nak kecilkan. Sama juga saya boleh crop. Saya tekan outlet, bawah pun outlet. OK. Resize. Saya masuk di sini. Saya kecilkan supaya tak tutup saya punya slide nanti. So gambar yang cikgu letak di sini, pastikan dia tak ada copyright. So di sini saya nampak gambar bunganya tak cukup panjang, so saya duplicate. So saya pergi copy gambar ni dengan tekan Ctrl C dan paste dengan tekan Ctrl V. Dan saya dapat duplicate. So bila saya teruskan Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Dan di sini saya dapati bunga itu tutup saya. So saya nak saya punya muka paling atas. So saya pergi ke video capture device, dragkan ke atas sekali. So saya dapatlah bawah sini. Okay, kemudian di tepi sini sama juga saya nampaknya kosong. Saya nak letak gambar yang lain. So saya tambah image. Saya pergi browse. So sekarang saya nak gambar ni. Pastikan gambar yang cikgu pilih itu tak ada copyright. Ok, tekan OK. Sama juga saya nak crop. Jadi saya tekan outlet. Dan saya letak sini. Sama juga saya mau copy lagi satu. Saya tekan Ctrl C, Ctrl V. Saya dapat lagi satu. So sama juga di sini butterfly macam berada di atas saya. So saya pergi ke saya punya video capture. Saya tekan arrow atas. Kalau cikgu tak mau drag, cikgu boleh tekan di sini untuk naikkan dia. Tekan. Okey, so sekarang layer kamera berada di atas, butterfly berada di belakang. So siaplah scene yang kedua. So sekarang saya nak test record. So saya pergi sini, start recording, tekan
Dan saya pergi slideshow. So now today I'm going to talk about exponential and logarithmic question. What is the relationship between exponential functions and logarithmic functions? So bila siap record, tekan stop recording, then kita pergi tengok hasil record. So ini tekan, dan saya pergi slideshow. So now today I'm going to talk about exponential and logarithmic question. What is the relationship between exponential functions and logarithmic functions? So bila siap record. So kalau hasilnya cikgu rasa puas hati, jadi selesailah scene yang kedua. So sekarang saya pergi ke scene yang ketiga untuk penutup. So saya duplicate scene yang kedua. Saya bagi nama scene ketiga. Okey. Untuk scene yang ketiga, display capture sudah tak perlu. So saya pergi ke display capture, right click. Saya remove. Dan backgroundnya saya tukar. Saya pun pergi ke background, remove, dan saya masukkan background yang baru. Tekan tambah image. Saya pergi browsekan image yang saya nak letak sebagai background penutup, dan tekan OK. Sama juga saya nak besarkan image saya, tetapi dia backgroundnya berada di belakang, so saya kena tukarkan backgroundnya ke bawah. So saya tekan image ini, saya tekan arrow down sehingga dia berada di bawah sekali. Dan pada image ini sudah ada logo, so logo pun saya kena buang. So saya tekan right click, saya delete. Okay, so sekarang saya punya kamera saya nak besarkan, saya nak letak di tengah. Sekarang saya nak tukar perkataan dekat banner ini. So untuk tukarkan perkataan dekat banner sini, kita tak boleh tukar sini. Kalau kita tukar di sini, nanti perkataan dekat scene yang kedua pun akan ikut tukar. So sekarang untuk banner di sini, saya nak tukar perkataan yang lain. Saya nak tukar thanks for watching. So kalau saya tukar di sini, thanks for watching. Okay. So bila saya pergi ke scene yang kedua, di sini dia akan turut tukar. Di sini. So saya tak mau ganggu perkataan dekat scene yang kedua. So saya tak boleh tukar di sini. Okay, so apa yang saya buat? Pada scene yang ketiga, teks ini saya kena buat semula. So saya kena remove dan buat semula. So saya pergi tambah teks dan buat semula. Thanks for watching. So sama juga di belakang, saya kena space bar. Kalau tidak, perkataan itu akan bersambung-sambung. Saya tekan, saya boleh buat 2-3 kali. Okey, siap.
Sama juga perkataan tu saya tak mau tukar, saya tukar background colornya merah, dan background opacity, dan dapatlah penuh. Dan sekarang perkataan tu saya nak kecilkan dan letak balik tempat yang sama sehingga saiz yang okey. Nampaknya sini ada sikit tempat kosong, bermaksud saya kena buat lagi satu. Okey. So, bagi perkataan ini untuk bergerak, saya klik filter, di bawah tambah saya pilih scroll. So sekarang siap untuk scene yang ketiga. Sama juga cikgu boleh test record sehingga cikgu rasa puas hati. So kalau cikgu sudah rasa puas hati, siaplah tiga-tiga scene ini. So bila siap tiga-tiga scene ini, cikgu boleh hantarkan record ini kepada video editor gabung dengan intro outro. Jadi siaplah satu video PDBC. So saya harap perkongsian saya hari ini cikgu boleh faham dan cikgu boleh manfaatkan kepada semua. Okay, see you.